Pernahkah Anda terfikir berapa banyak yang JDT hasilkan setelah layak ke suku akhir ACL Elite? Tetapi pada masa yang sama, dituduh bermain dengan api di meja perundangan. Di saat seluruh Asia sedang memandang kagum ke arah Harimau Selatan, muncul satu suara dari Jepun yang mendakwa kemenangan itu tidak sah. Hari ini, kita akan membongkar satu naratif yang sangat kontradik. Di satu sisi, ada sejarah hebat dan limpahan wang ringgit berjuta-juta. Namun, di sisi yang lain, ada bayang-bayang FIFA dan keputusan mahkamah yang sangat mengelirukan, sehingga membuatkan jurulatih lawan berasa emosi dan tertipu. Adakah JDT benar-benar bersih? Atau adakah mereka sedang menari di atas garisan halus undang-undang antarabangsa? Di video kali ini kita akan bedah bagaimana JDT bukan sahaja menghancurkan klub tembok gergasi Jepun, Sanfrecce Hiroshima, tetapi juga bagaimana mereka mengumpul harta karun bernilai jutaan ringgit. Ini adalah kisah tentang dominasi mutlak di peringkat Asia yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana kelab di Malaysia. Di sisi kamp Sanfrecce Hiroshima pula membuat protes tentang 3 pemain JDT. Kita akan lihat serangan lisan daripada jurulatih Hiroshima, Bartosz Gaul. Mengapa beliau begitu berang dengan kehadiran 3 pemain terlarang JDT? Kita akan rungkai misteri di sebalik keputusan CAS yang membolehkan pemain yang digantung FIFA untuk tetap turun beraksi dan membenam impian pasukan Jepun itu. Tarik nafas dalam-dalam, bersedia untuk melihat bagaimana sebuah empayar dibina dengan emas, namun dicabar dengan integriti. Kita mulakan dengan kejayaan JDT yang berjaya mencipta rekod baru untuk Malaysia serta membawa pulangan jutaan ringgit. Di saat ramai yang meragui kemampuan kelab tempatan menentang kuasa besar Asia, Johor Darul Ta'zim JDT hadir membawa tukul besi untuk menghancurkan tembok Jepun dan mengumpul harta karun bernilai jutaan ringgit. Adakah ini bukti bahawa JDT kini berada di kelas tersendiri yang tidak mampu disentuh oleh sesiapa pun di rantau ini? Mari kita bedah bagaimana wang dan sejarah tercipta serentak di Hiroshima. JDT baru sahaja mencatatkan satu rekod keramat yang bakal dikenang sepanjang zaman. Skuad Harimau Selatan secara rasminya telah mara ke suku akhir Liga Juara-Juara Asia Elite buat kali pertama dalam sejarah kelab tersebut. Walaupun mereka terpaksa menelan kekalahan tipis 0-1 di Stadium Bola Sepak Hiroshima hari ini, namun perisai utama mereka adalah kemenangan besar 3-1 yang diraih di Stadium Sultan Ibrahim pada aksi pertama Rabu lalu. Keputusan dramatik ini menyaksikan gergasi Jepun, Sanfrecce Hiroshima, tersingkir dengan agregat 3-2. Di bawah kendalian Sisko Munoz, JDT telah membuktikan bahawa mereka bukan lagi pasukan yang boleh dibuli. Mereka berjaya memperbaiki rekod musim lalu yang terkandas di pusingan 16 selepas tewas kepada kelab Thailand, Buriram United. Hari ini, mereka berdiri megah sebagai antara 8 pasukan terbaik di Asia. Kejayaan ini bukan sekadar tentang maruah di atas padang, tetapi juga tentang limpahan kekayaan yang masuk ke kantung kelab. Hasil daripada kejayaan menyingkirkan kelab Jepun itu, JDT meraih ganjaran tambahan sebanyak 400,000 USD atau kira-kira 1.57 juta ringgit Malaysia. Bonus ini menjadikan nilai ganjaran keseluruhan yang dikumpul oleh kelab milik pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, sepanjang kempen ACL Elite musim ini mencecah angka 6.6 juta ringgit Malaysia. Jika kita teliti aliran tunai yang diraih, JDT pada mulanya sudah mengantongi 3.13 juta ringgit Malaysia hanya untuk penyertaan mereka. Melalui prestasi di peringkat Liga, mereka mengumpul lagi 1.17 juta ringgit Malaysia hasil daripada 3 kemenangan yang diraih. Tidak terhenti di situ, kejayaan melayakkan diri ke pusingan 16 terakhir sebelum ini turut menyumbang 784,000 ringgit Malaysia ke dalam akaun mereka. Ini adalah bukti nyata bahawa prestasi tinggi di padang berkadar terus dengan kestabilan kewangan kelab. Angka 6.6 juta ringgit ini adalah simbol kekuatan JDT dalam memperkasakan ekosistem bola sepak mereka sendiri tanpa mengharapkan bantuan luar. Di saat banyak pihak masih bergelut dengan isu pengurusan, JDT terus terbang tinggi sebagai sebuah organisasi elit yang digeruni di peringkat antarabangsa.
Dengan tiket suku akhir di tangan, JDT kini bukan sahaja membawa nama Johor, malah mereka membawa harapan seluruh rantau ini untuk melihat sejauh mana Harimau Selatan ini boleh pergi sebelum menerkam mangsa seterusnya. Bayangkan anda sedang bertarung dalam perlawanan hidup mati, tetapi pihak lawan menurunkan senjata yang sepatutnya sedang dirantai oleh undang-undang dunia. Itulah igawan ngeri yang dialami oleh ketua jurulatih Sanfrecce Hiroshima, Bartosz Gaul. Di sebalik kejayaan JDT Mara ke suku akhir, timbul satu persoalan moral yang sangat panas. Adakah kemenangan Harimau Selatan ini dicapai secara telus? Atau adakah kita sedang menari di atas lubang hitam perundangan FIFA yang mengelirukan pihak lawan? Kebingungan di klub Jepun. Ketua jurulatih Sanfrecce Hiroshima, Bartosz Gaul, tidak dapat menyembunyikan rasa keliru dan emosinya apabila melihat 3 pemain Johor Darul Ta'zim JDT turun beraksi menentang pasukannya minggu lalu. Pemain yang dimaksudkan ialah Joao Figueiredo, Hector Hevel, dan John Irazabal. 3 watak penting yang membantu JDT membenam kelab Jepun itu 3-1 dalam aksi pertama pusingan 16 terbaik. Mengapa Gaul berasa berang? Kerana mengikut rekod asal FIFA, ketiga-tiga pemain ini sepatutnya sedang menjalani hukuman gantung selama 12 bulan. Dalam satu kenyataan yang tular, Gaul mendedahkan betapa beliau terkejut dengan situasi tersebut. Pada awalnya saya fikir, ia hanya satu gurauan, kerana hanya untuk satu perlawanan. Saya sukakan situasi yang jelas. Bagi saya ia tidak jelas, saya tidak boleh memahami 100%. Tegasnya dengan nada yang cukup emosional. Beliau mengakui bahawa perkara ini di luar kawalan pasukannya. Namun ketidakjelasan peraturan ini jelas memberikan kesan psikologi kepada kamp Sanfrecce Hiroshima yang merasakan seolah-olah peraturan telah dilanggar. Soalannya, bagaimana pemain yang digantung FIFA boleh berada di atas padang? Rahsianya terletak pada keputusan Mahkamah Timbang Tarasukan CAS pada Januari lalu. CAS telah membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan, stay of execution, buat 7 pemain warisan, termasuk 3 tonggak JDT tersebut. Ini adalah talian hayat, sementara yang membolehkan mereka kembali terlibat dalam aktiviti bola sepak, sementara menunggu keputusan rayuan dimuktamadkan. Namun, plot semakin tebal. Pada 5 Mac lalu, panel CAS telah membuat keputusan baharu yang sedikit pelik. Mereka memutuskan untuk melonggarkan hukuman penggantungan tersebut, di mana pemain dibenarkan menjalani aktiviti latihan bersama kelab masing-masing. Walau bagaimanapun, hukuman penggantungan selama 12 bulan itu sendiri sebenarnya dikekalkan. Pemenang atau pesalah? Inilah yang mencetuskan kontroversi. Di satu pihak, JDT menggunakan hak perundangan yang diberikan oleh CAS untuk menurunkan pemain mereka. Di pihak yang lain, jurulatih seperti Bartosz Gaul melihat ini sebagai satu penghinaan kepada integriti kejohanan. JDT mungkin sudah melangkah ke suku akhir dengan ganjaran jutaan ringgit. Tetapi bayang-bayang pemain gantung ini akan terus mengekori setiap langkah mereka di pentas Asia. Adakah JDT benar-benar bersih? Atau adakah mereka hanya bijak memanipulasi ruang kosong dalam undang-undang? Satu perkara yang pasti, protes halus dari Hiroshima ini telah membuka mata dunia bahawa kemenangan di padang tidak selalunya bermakna kemenangan di meja rundingan.